Pagi murid-murid tahun 4. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Ingat, sentiasa memakai pelitup muka, menggunakan pen sanitasi tangan, menjaga kesihatan diri walaupun kini anda berada di rumah. Baiklah, hari ini hari Jumaat, 18 Jun 2021. Tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah fikir sebelum buang. Anda kini bersama dengan Cikgu K. Kavita. Anda boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada muka surat 88. Baiklah murid-murid, sebelum kita melangkah kepada tajuk hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali tajuk yang telah dipelajari sebelum ini. Ingat lagi ke murid-murid apa yang telah cikgu ajar pada hari semalam? Kalau ingat, bagus. Jom kita ingat bersama-sama. Semalam cikgu telah mengajar tentang dua jenis kata bilangan, iaitu kata bilangan tentu dan kata bilangan tak tentu. Cikgu berharap anda masih ingat maksud dan juga contoh bagi dua jenis kata bilangan yang telah cikgu terangkan semalam. Kata bilangan tentu ialah angka di mana kita boleh menentukan angkanya dengan betul. Sebagai contoh, 2, 6, 8, 10 dan sebagainya. Kata bilangan tak tentu pula sebagai contoh, seluruh, beberapa, semua, segelintir. Baiklah, cikgu harap anda ingat dan anda perlu buat latihan berterusan di rumah. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar tentang kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Adakah anda tahu apa itu minyak masak? Minyak masak ialah minyak yang biasanya digunakan oleh ibu kita ataupun ibu anda di rumah untuk memasak. Baik, terdapat beberapa kesan jika kita membuang minyak masak itu dengan tidak teratur. Jom kita lihat sama-sama. Pertama, membuang minyak masak ke dalam sinki. Cuba anda fikir, apakah kesannya jika kita membuang minyak masak ke dalam sinki? Kesannya ialah sinki akan tersumbat dan air tidak dapat mengalir. Apabila kita membuang minyak masak ke dalam sinki, sinki kita akan tersumbat dan air tidak dapat mengalir. Nombor 2. Membuang minyak masak di atas tanah. Cuba anda fikir apakah kesannya jika kita membuang minyak masak di atas tanah. Kesannya ialah tumbuhan akan mati dan hasil tanaman juga akan berkurang kerana tumbuhan tidak sihat dan tidak subur. Nombor 3, membuang minyak masak ke dalam longkang. Cuba anda fikir, apakah kesannya jika kita membuang minyak masak ke dalam longkang? Kesannya ialah longkang akan tersumbat, air tidak dapat mengalir dan ini menyebabkan bau busuk ataupun pencemaran. Nombor 4, membuang minyak masak ke dalam sungai. Cuba anda fikir, apakah kesannya jika kita membuang minyak masak yang telah digunakan ke dalam sungai? Kesannya ialah sungai akan tercemar. Tercemar maksudnya sungai akan menjadi kotor. Hidupan laut akan mati. Contohnya ikan akan mati kerana tidak dapat bernafas. Dan yang ketiga, keindahan sungai juga akan terjejas. Ini adalah antara kesan jika kita membuang
minyak masak ke dalam sungai. Baiklah murid-murid, apabila melibatkan proses sebab dan kesan, kita akan menggunakan satu peta Eyting. Jom kita lihat peta pemikiran Eyting yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Inilah petanya. Peta ini dinamakan sebagai peta pelbagai alir, di mana sebab menunjukkan sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, di tengah-tengah kita akan letak pembuangan minyak masak. Sebabnya kita membuang minyak masak ke dalam sinki. Apa akibatnya? Akibatnya sinki akan tersumbat. Nombor 2, kita membuang minyak masak ke dalam sungai. Itu adalah sebab, dan apakah akibatnya? Sungai akan tercemar. Nombor 3, kita membuang minyak masak ke dalam longkang. Apakah kesannya atau akibatnya? Longkang akan tersumbat dan berbau busuk. Kita perlu menggunakan peta pelbagai alir apabila melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan sebab dan akibat. Baiklah, tugasan hari ini ialah murid-murid perlu menulis 4 akibat pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Anda boleh merujuk modul yang telah diedarkan oleh cikgu. Anda perlu menulis 4 sebab dan 4 akibat pembuangan minyak masak. Cikgu telah pun terangkan dalam video, jadi anda dengar ataupun menonton video ini untuk membuat latihan itu. Seterusnya, ini adalah latihan tambahan. Murid perlu melukis poster tentang penjagaan alam sekitar. Yang ini adalah tugasan hujung minggu. Anda boleh membuat tugasan ini pada hari Sabtu dan Ahad. Baiklah, di sini cikgu telah tunjukkan beberapa contoh poster yang mengutamakan penjagaan alam sekitar. Poster-poster ini akan menjadi panduan kepada anda semua untuk melukis poster anda. Baiklah murid-murid, ingat, buanglah sampah pada tempatnya. Poster ini menunjukkan bahawa kita perlu menjaga alam sekitar kita. Sebagai contoh, kita perlu membuang sampah ke dalam tong sampah. Sama juga apabila melibatkan minyak masak yang telah kita gunakan, kita perlu menguruskan minyak masak tersebut dengan kaedah yang betul. Kita tidak boleh membuang minyak masak tersebut ke dalam sinki, ke atas permukaan tanah, ke dalam longkang dan juga ke dalam sungai. Kerana ini akan mengakibatkan sungai tercemar, longkang dan sinki tersumbat dan akhirnya tanaman seperti sayur-sayuran tidak subur. Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk pada kali ini. Cikgu berharap anda faham tugasan pada hari ini. Jika anda kurang faham, anda boleh menonton semula video ini supaya anda faham dengan lebih lanjut dan anda juga boleh bertanya kepada cikgu jika anda menghadapi sebarang masalah. Sekian, terima kasih.